الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. InsyaAllah hari ini kita akan belajar hadis yang ke-6, hadis sadis yang bertajuk Ridallah. Kat sini Ridallah ni yang ustaz gerak-gerak ni, Ridallah. Hadis ini kita akan belajar dengan hadis syarahnya sekali lah insya-Allah. Untuk hadis, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar. Ni silap ni. Silap dalam buku pun silap. Umar. Waw tak ada. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi rida al-walidain wa sakhatallahu fi sakhatal walidain. Yang mana hadis ini bermaksud daripada Abdullah bin Umar. Jadi kalau ada soalan yang ditanyakan tentang hadis, siapakah rawi a'la ataupun siapakah rawi aqrab, yang paling dekat, rawi yang tertinggi, yang mana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita boleh jawab Abdullah bin Umar. Ataupun Abdullah bin Umar ni lebih terkenal dari namanya dipanggil sebagai Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Jadinya kalau ditanyakan siapakah rawi a'la, kita boleh jawab Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ridallah, keridaan Allah itu fi ridha walidaini. Keridaan Allah itu terletak kepada ridha kedua ibu bapa. Wa sakhatallahu fi sakhatal walidain. Dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Jadi maksud hadis tu kita boleh tengoklah. Kalau semua pelajar ada buku, kita boleh tengok muka surat 16 lah. Kalau tak ada bawa buku, tak apa, kita boleh tengok kat sini. Terjemahan ustaz yang ustaz berikan tu boleh tandakan nota-nota dia. Yang mana muka surat 16. Bawah tu ada maksud lah. Jadi berkenaan dengan hadis ini, kita tengok mufradat dia. Mufradat dia, nota yang ustaz bagi ni, ustaz susun hadis dulu. Sebab apa? Hadis ni menurut soalan-soalan yang lepas, tadi yang lepas-lepas, hadis-hadis ni semua kena hafal. Jadinya ustaz susun muka surat yang pertama ni semua hadis. Jadi semua pelajar dikehendaki untuk menghafal hadis ni lah, berserta dengan rawi a'la ataupun sanad yang tertinggi ni lah. Okay, kita teruskan. Yang muka surat yang kedua ni ustaz susun untuk mufradat. Jadi mufradat ni kena hafal lah. Kena hafal, kena ingat, InsyaAllah. Jadi ini saja mufradat yang kita akan belajar hari inilah berkaitan dengan hadis hari ini. Jadinya hadis yang pertama, perkataan yang pertama, ridha. Perkataan ridha ni bermaksud apa? Diddus sakhat, iaitu berlawanan sakhat, murka. Radhiya bi syai', meredai sesuatu perkara itu dengan sebenar-benar ridhan. Jadi kalau ditanya sebagai maksud redha itu apa, kita boleh jawab itu adalah diddus sakhat, berlawanan bagi sakhat. Perkataan sakhat ini adalah kemurkaan. Yang kedua, ridha Allah. Ridha Allah ni ia sifat, iaitu sifat min sifatihi, daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allati taliqu bi jalalih, yang mana taliq ni yang layak bi jalalih, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-walidain, al-walidain ni bermaksud ibu dan bapa. Ini walidain. Kalau al-walid bapa, al-walidah ibu. Kalau al-walidain ni bermaksud ibu dan bapa. Yang ketiga, yang keempat ni sakhat. Yang tadi kata kemurkaan Allah. Jadi maksud dia apa? Ghadab, marah. Wal karamah ni salah. Karamah ni salah, bukan karamah tapi karahah, benci. Marah dan benci. Jadi kita boleh ambil nota situ lah. Mim ni kena tukar kepada karaha. Itu ada mufradat. Mufradat ni kena ingat lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada syarah hadis.
Syarah hadis ni poin-poin dia lah. Jadi cara-cara ustaz buat nota ni, poin-poin yang ustaz garis, kalau semua pelajar perasan, yang ada ustaz garis. Yang pertama ni kat sini, wujubur ridha tarikh ni adalah jawapan bagi soalan-soalan yang dalam buku. Kalau semua pelajar boleh tengok soalan-soalan dalam buku, kalau tak tahu jawapan, boleh tengok jawapan ataupun nota-nota yang bergaris. Itu adalah jawapan bagi soalan-soalan lah. Dan yang tak bergaris ni nota penting juga, takut nanti keluar soalan. Jadi poin yang pertama, ridallah. Dalam tajuk ridallah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadzal hadis, hadis ini yadullu, menunjukkan ala wujubi ridal walad, menunjukkan ke atas walad ni, seorang anak ini wujub rida. Kita wajib untuk rida liwalidai, kepada ibu bapanya. Kita wajib meridai ibu dan bapa kita. Wa tahrimu iskhatihima, dan kita diharamkan untuk derhaka ataupun memurka kepada mereka ibu bapa tadilah. Jadi kalau ditanya apa hukum redha kepada ibu bapa, maka hukumnya adalah wajib. Dan apa hukum derhaka ataupun hukum murka mereka, maka kita jawab adalah haram, tahrim. Poin yang kedua, fayuqaddimu ridahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifayah. Maka yuqaddimu, kita dahulukan redha mereka itu, redha ibu bapa tadilah, ala fi'li, ke atas perbuatan ma yajibu alaihi, perbuatan yang wajib, min furudil kifayah, daripada perkara fardu kifayah. Maksud dia poin ni macam mana? Maksud dia, kalau kita bertembung, sebagai contoh, fardu kifayah apa? Solat berjemaah di masjid sebagai contoh, itu adalah fardu kifayah. Berjemaah di masjid, kalau masjid tu dah ramai orang, kita nak pergi ke masjid tersebut adalah fardu kifayah. Tiba-tiba ketika mana kita nak pergi ke masjid tersebut, ibu bapa kita menyuruh kita untuk solat di rumah, berjemaah di rumah. Jadi kita nak ikut arahan mana? Adakah kita nak pergi ke masjid ataupun kita ikut arahan ibu bapa? Jadi di situ kalau berlaku perkara tersebut, maka kita kena ikut taat kepada perintah ibu dan bapa kita, solat di rumah. Sebab apa? Solat di masjid itu hanya fardu kifayah. Yang ketiga, contoh, yang ketiga ni, poin yang ketiga, yajuzu fi'lu fardu kifayah wal mandub wa illam yarda abawaihi ma lam yatadarrara bisababin faqdil walad. Yajuzu fi'lu, yang kita poin kat sini pula, dia cakap harus kita melakukan fardu kifayah ataupun perkara sunat, wa illam yarda abawahi, abawain, sekiranya tidak diredai ataupun mak ayah kita tak bagi kita melakukan perkara tersebut, ma lam yatadarrara bisababi faqdil walad, selagi mana tidak memudaratkan ibu bapa tersebut, bisababin, dengan sebab faqdil walad, ketiadaan anak itu, kita lah. Sebagai contoh, kita nak pergi masjid, kita ada banyak adik-beradik, kita nak pergi masjid, kita ambil contoh tadilah, kita nak pergi masjid, kita ada banyak adik-beradik yang lelaki yang boleh solat, yang boleh jadi imam dekat rumah. Jadi kita pergi ke masjid tersebut, kita boleh pergi. Sebab apa? Lam yatadarrar, perkara tersebut tidak memudaratkan ibu bapa dengan ketiadaan kita. Sebab apa? Ada adik-beradik lain. Itu maksud yang poin yang ketiga lah. Yang keempat, lil mar'ati fi taqdimiz zawj, bagi anak perempuan pula, kalau dia berkahwin, maka dia kena dahului suaminya dahulu. Dia kena dengar cakap suami dulu, baru cakap ibu bapa. Yang seterusnya, fa'ala rajuli ummahu, dan di atas, ke atas bagi seorang anak lelaki, kalau dia berkahwin ataupun tidak berkahwin pun, dia kena mengutamakan ibunya dahulu. Poin yang seterusnya, idza hasalat tadarrur ma'al walidain fa innahu yuqaddimu haqqihima ala haqqiz zawj. Maksud dia apa?
Iza hasala tadara, apabila berlakunya kemudaratan. Apabila berlakunya kemudaratan terhadap ibu bapa, fa innahu yuqaddimu haqqihima, kita wajib mengutamakan hak kedua ibu bapa dahulu. Ini bagi perempuan. Bagi anak perempuan, kalau berlakunya kemudaratan kepada ibu dan bapa, maka kita kena utamakan hak kedua ibu bapa dahulu. Ala haqqi zawj, ala haqqi, daripada hak-hak suami. Maksudnya macam mana? Sebagai contoh, anak perempuan. Anak perempuan ni dia wajib taat kepada suami dia, mendahului suami dia. Akan tetapi ketika mana ibu bapanya, sebagai contoh, tidak ada anak lain, dia ada anak seorang perempuan tu je, kemudian anak dia, ibu dan ayahnya sakit, ibu ayah sakit, nak pergi ke hospital, dalam masa yang sama suami dia pula melarang dia balik ke rumah, nak bawa mak ayah dia pergi ke hospital. Maka dalam keadaan tersebut, maka isteri tersebut boleh untuk balik ke rumah untuk hantar mak ayahnya ke hospital. Sebab apa? Kalau dia tak hantar mak ayah dia ke hospital, maka akan terjadinya mudarat kepada ibu dan bapanya. Itu poin yang seterusnya lah, poin yang sini. Seterusnya, poin yang kedua. Biasanya ustaz akan susun dalam poin-poin dua baris yang terakhir adalah daripada ma yustafadu minal hadis, ataupun perkara yang kita dapat faedah daripada hadis yang kita belajar. Yang pertama, faedahnya ridallahu fi ridal walidain. Keridaan Allah ini terletak kepada keridaan kedua ibu bapa. Kalau kita nak dapat redha Allah, kita mesti mendapat redha kedua ibu bapa. Dan poin yang terakhir, ta'atul walidain, mentaati kedua ibu bapa, innama takunu bil ma'ruf, hanya sahaja kepada perkara yang ma'ruf sahaja. Adapun perkara yang mungkar, kita tak wajib, kita tak boleh ikut. Sebagai contoh, kita diarahkan untuk apa? Kita melakukan perkara maksiat, maka kita tak wajib, kita tak boleh pun ikut perkara tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.